Welcome back! Bertemu kembali. RM5 juta diperuntukkan melalui Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM bagi penerbitan buku karya asli penulis muda dalam semua grant. Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak berkata peruntukan itu akan disalurkan secara berperingkat-peringkat dalam tempoh 2 tahun. Beliau juga yakin karya asli penulis dapat diterbitkan dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Kabar gembira itu diumumkan Datuk Seri Mohamed Najib ketika berucap pada sambutan Jubli Emas 50 tahun Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA dengan Perhimpunan Penulis Muda Nasional kali ketiga di Ibu Negara malam tadi. Katanya kerajaan yakin ITBM berupaya menguruskan peruntukan yang diberikan bagi memastikan karya asli penulis muda bermutu. Bagi membolehkan matlamat ini dapat direalisasikan secepat mungkin, kerajaan mengambil keputusan agar ITNM yang merupakan sebuah GLC ditingkat luaskan mandatnya, iaitu selain dari bertindak sebagai lead agency dalam industri penerjemahan negara sebagaimana hari ini, ia juga akan bertanggungjawab menerbitkan karya asli bagi membantu menggalakkan industri perbukuan negara dengan nama dan penjenayaan baru, iaitu Institut Terjemahan dan Buku Malaysia atau singkatnya ITBM. Beliau turut mengumumkan peruntukan RM1 juta untuk menaik taraf rumah PENA. Kerajaan mengharapkan PENA menyaring dan memantau kualiti isi kandungan karya yang bakal dihasilkan penulis muda. Peranan sastrawan, kata Perdana Menteri, penting dalam merealisasikan perencanaan kerajaan menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Dan kemajuan negara tidak diukur daripada segi kebendaan semata-mata. Datuk Seri Mohamed Najib turut menganggap sastrawan sebagai mata dan suara hati rakyat yang melihat kepincangan dalam masyarakat. Lalu mereka memberikan idea dan pedoman membentuk kepribadian bangsa bagi menghadapi cabaran zaman. Datuk Seri Mohamed Najib juga tidak mahu negara menjadi maju daripada segi kebendaan semata-mata tetapi miskin akal budi. Majlis ini turut menyaksikan penganugerahan tokoh PENA kepada bekas Presiden PENA, Datuk Baharudin Zainal atau Bahar Zain kerana sumbangannya sewaktu menerajui persatuan itu. Bermula Mac tahun depan, kerajaan akan memperkenalkan satu garis panduan bagi mengurus Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika. Ia sebagai piawaian sebuah penubuhan Taska dan Tabika dijalankan secara teratur mengikut syarat dan kriteria ditetapkan. Dan kita akan berikan kepada semua PBT di seluruh negara mengenai garis panduan yang telah dirangka, yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan supaya penubuhan Taska dan Tabika lain kali di negara ini mengikuti kriteria yang saya katakan tadi. Beliau ditemui selepas menyampaikan peruntukan khas anggota Parlimen Alor-Setar kepada kaki tangan kemas di pejabat MCA bahagian Alor-Setar. Katanya garis panduan akan dibentangkan kepada Majlis Negara untuk kelulusan dan dikuatkuasakan oleh semua pihak berkuasa tempatan PBT. Bagaimanapun, Taska dan Tabika yang sedia ada dibenar terus beroperasi jika mematuhi piawaian ditetapkan. Bagi pengusaha baru, mereka ditetapkan untuk mendaftar dengan Kementerian Pelajaran sebelum diluluskan PBT. Janganlah jalan sudah putus, baru ambil tindakan. Lebih 500 penduduk kampung Seri Kulim, Melur, Kelantan meminta pihak berkuasa tempatan memperbaiki segera jalan di kampung itu yang rosak dilanda hakisan kesan air Sungai Melur melimpah. Tak cukup rayuan penduduk kampung Seri Kulim mengadakan satu demonstrasi aman. Penduduk mendakwa hakisan tersebut berlaku sejak 2009. Permohonan telah dihantar kepada wakil rakyat tempatan untuk memperbaikinya, namun sehingga hari ini tiada tindakan diambil. Musim tengkujuh ketika ini menyebabkan hakisan sedalam lebih 3 meter yang terletak kira-kira 1 meter dari jalan raya semakin teruk. Ia adalah laluan alternatif pelajar sekolah dan penduduk ke masjid berhampiran. Wakil daripada penduduk Seri Kulim ini meminta pihak berkuasa sama ada Jabatan Parit dan Saliran ataupun Jabatan Pembangunan Persekutuan tolong tinjau dan tengok keadaan kampung kami. Yang mana hakisan ini berlaku sejak tahun 2009 lagi.
tebing sungai ni jauh daripada jalan. Apabila benda ni berlaku tahun demi tahun, banjir berlaku, air yang melimpah, semakin terhakis, makin runtuh. Ada yang terbaru di sana tu. Jadi jangan sampaikan ada yang kehilangan nyawa. Cepatlah baik ke jalan ni, sebabnya saya ni rumah saya tepi jalan sekali, tepi sungai ya. Sebabnya saya lalu hari-hari jalan ni, banyak kali dah. Saya sendiri pun nak jatuh dengan kereta, berapa kali dah sini. Penduduk berkumpul untuk memastikan pemimpin melihat masalah yang berlaku dan membantu menyelesaikannya. Laporan luar negara. 7 maut apabila pihak tentera Mesir menyerbu sebuah kem penunjuk perasaan di luar bangunan parlimen negara itu di Kahirah. Anggota tentera dilaporkan memukul penunjuk perasaan wanita dengan kayu. Pihak tentera juga dilaporkan melempar ketulan konkrit dan kaca terhadap penunjuk perasaan anti tentera dari atas bangunan parlimen. Ketujuh-tujuh yang terkorban mati akibat ditembak. Turut terbunuh seorang ulama Islam, Syekh Ahmad Efat dari Universiti Al-Azhar. Insiden berlaku menjelang pengiraan undi peringkat akhir pilihan raya Mesir. Penunjuk perasaan berhimpun selama 3 minggu di luar parlimen kerana menuntut pemerintahan tentera berundur. Penunjuk perasaan bertambah dengan belia Mesir mengambil bahagian. Mereka menggunakan kepingan logam sebagai perisai melontar batu ke arah tentera. Kereta pula diterbalikkan. 5 maut dalam satu pertempuran antara penunjuk perasaan dan polis di bandar Zanaozen, barat Kazakhstan. Manakala puluhan yang lain dilaporkan cedera. Menurut saksi, polis melepaskan tembakan ke arah kumpulan penunjuk perasaan. Dakwaan itu bagaimanapun disangkal pihak berkuasa. Penunjuk perasaan disertai ratusan pekerja syarikat minyak Kazmunai Gas. Ia diadakan bagi mendesak kenaikan gaji serta pekerjaan yang lebih baik. Keadaan menjadi lebih parah apabila 1,000 pekerja turut dibuang kerja. Berang dengan apa yang berlaku, penunjuk perasaan turut memusnahkan harta benda awam. Polis melepaskan tembakan bagi menyuraikan demonstrasi mengakibatkan penunjuk perasaan lari bertempiaran menyelamatkan diri. Siasatan kini dijalankan bagi mengenal pasti pihak yang memulakan ketegangan. Dua tentera upahan pro-Gaddafi dibunuh dalam siri terbaru pertempuran di Zintan, Libya. 9 lagi berjaya ditangkap oleh pejuang kebebasan. Kumpulan pro-Gaddafi diserbu di sebuah kubu kuat mereka yang digelar Al-Mashasha. Pelbagai senjata turut dirampas dalam serangan itu. Zintan adalah satu-satunya kawasan yang masih menjadi lokasi pelindungan buat pejuang pro-Gaddafi yang sehingga kini masih belum ditawan. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB tidak lagi membekukan aset Muammar Gaddafi di 2 bank di Libya. Jumlah simpanan yang mencecah $40 bilion itu diserahkan kepada kerajaan baru Libya bagi usaha memulihkan negara itu. Dianggarkan sejumlah $150 bilion dibekukan PBB di beberapa negara di Eropah sejak tercetusnya desakan pengunduran Gaddafi Februari lalu. Bertemu kembali. Serangan terbaru di Afghanistan. Sebuah balai polis dijadikan sasaran pengebom dalam satu serangan di barat Kabul. Penyerang bertindak melemparkan bom tangan di balai polis terbabit yang mencetuskan panik. Ia disusuli dengan adegan tembak-menembak antara polis dan militan. Usaha menangkap penyerang terbabit menemui kegagalan apabila mereka berjaya melarikan diri sejurus pertempuran itu. Kejadian turut merosakkan beberapa kediaman berdekatan, namun tiada kecederaan dilaporkan. Polis juga menafikan militan terbabit cuba memasuki balai polis itu sebelum melancarkan serangan. Pihak berkuasa Afghanistan kini mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengarahkan lebih ramai anggota mengawasi lokasi serangan. Pengasas sebuah akhbar mingguan yang mengkritik pihak berkuasa di Dagestan Utara Rusia mati ditembak di pejabatnya. Akhbar milik Khazil Murad Kamalov itu sebelum ini hebat melaporkan mengenai penganiayaan oleh polis terhadap kumpulan kebangkitan Islam. Khadi Murad, 46 tahun, ditembak oleh lelaki bertopeng. Khadi Murad meninggal dunia tidak lama selepas tiba di sebuah hospital. Seorang saksi yang juga pengarah akhbarnya berkata, mangsa rebah selepas kena tembakan pertama. Khadi Murad memegang kepalanya yang berdarah tetapi ditembak lagi oleh penyerang. Tiga pekerja stesen televisyen nasional Hungary mengadakan mogok lapar ia sebagai bantahan terhadap seorang pengurus yang bertanggungjawab menyekat laporan berita dari disiarkan.
Tindakan mereka adalah menggesa bahawa pengurus itu dipecat kerana bertanggungjawab melanggar etika kewartawanan dan pemalsuan maklumat. Kontroversi tercetus apabila media milik kerajaan itu dikatakan tidak telus selepas menyekat satu laporan mengenai bekas Ketua Hakim Mahkamah Agung. Berikutan itu, pengarah perkhidmatan berita dan ketua pengarang stesen televisyen itu telah dilucutkan jawatan. Editor balas Nagi yang mengotai mogok lapar itu mengalu-alukan pemecatan mereka sebagai satu kejayaan. Namun dia juga berharap pegawai-pegawai kanan lain turut menerima tindakan sama. Bagaimanapun, menurut jurucakap pihak berkuasa, mogok itu lebih kepada politik dalaman stesen itu. Barefoot Bandit. Remaja yang digelar Barefoot Bandit yang merampas pesawat pada tahun lalu akhirnya menerima hukuman di penjara lebih 7 tahun. Carlton Harris Moore yang kini berusia 20 tahun tidak menunjukkan sebarang reaksi ketika dijatuhkan hukuman tersebut. Remaja ini mencetuskan kekalutan apabila mencuri dan menerbangkan sebuah pesawat dari Indiana ke Bahamas Julai tahun lalu. Dia bagaimanapun berjaya ditangkap selepas pesawat dikendalikannya terjunam ke dalam sebuah paya di Bahamas. Menerusi siasatan polis, Harris Moore hanya belajar menerbangkan pesawat itu menerusi buku dan video di internet. Sekurang-kurangnya 5 pesawat pernah dicuri oleh Harris Moore sejak 2 tahun lalu. Bukan setakat itu saja, remaja ini juga bakal berdepan dengan 16 lagi pertuduhan, antaranya penipuan identiti, rompakan bersenjata dan kes curi rumah. 25 orang terbunuh selepas selatan Filipina dilanda taufan Washi. Kejadian di Mindanao itu turut menyebabkan jadual penerbangan terganggu. Washi bergerak selaju 75 km sejam, turut membawa hujan lebat. Banjir buruk melanda bahagian selatan dan tenggara Brazil selepas mengalami hujan lebat. Bencana itu turut menjejaskan beberapa bandar di negara itu. Di Belo Horizonte, ibu negeri Minas Gerais, kini diletakkan dalam situasi darurat. Keadaan sungai Ribeiro di Onca juga turut melimpahi tebing dan membanjiri kawasan sekitar. Bencana menyukarkan aktiviti harian penduduk. 13 lagi bandar di Minas Gerais juga dilanda banjir, yang termasuk bandar mercu tanda kolonial itu, Ouro Preto dan Mariana. Di pinggir Belo Horizonte, sekumpulan mangsa banjir membakar tilam dan tayak. Televisyen tempatan TV Record melaporkan tindakan terbabit sebagai membantah kelemahan infrastruktur di bandar itu yang gagal menangani cuaca buruk. Terus salah. Penentuan juara dunia, Perancis dan Norway bertemu di final. Tentukan siapa lebih hebat. Sukan menyusul seketika nanti. Don't go anywhere. We'll be back soon.